Baru-baru ni aku ada upload satu video di dalam YouTube untuk berjudul cara memilih video no copyright. So selepas tu aku dapat banyak persoalan daripada Facebook, ada juga daripada YouTube tentang pasal copyright ni. Macam mana nak tahu dia copyright ataupun tidak? Okay, hello, hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi baru kat channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dalam video kali ni, aku akan share kepada korang tentang penerangan lebih kepada copyright. Okay, dalam YouTube sangat strict tentang copyright ni. Lagi-lagi kalau kita ada ambil video ataupun lagu daripada orang lain, so itu yang YouTube tak nak lah sebenarnya daripada kita kan. Okay, so kalau korang nak tengok lebih tentang YouTube, undang-undang YouTube ni tentang copyright, ataupun korang nak belajar copyright ni di dalam YouTube, korang boleh je pergi dekat YouTube punya web ataupun dia punya page YouTube tu kan. Dan kita pergi ke, kalau korang boleh pergi ke bantuan ataupun dalam bahasa Inggeris help. Okay, so dekat situ kalau bahasa Inggerisnya dia beritahu learn about copyright, ataupun kalau dalam bahasa Melayu itu bantuan YouTube. Okay, so dekat sini aku akan ceritakan tentang apa itu hak cipta. Okay, hak cipta ni sebenarnya dalam kurungan dia copyright lah. Okay, hak cipta ni sebenarnya dia seseorang yang dah buat seni ataupun video ataupun apa-apa pun, dan kita kalau sewena-wena ambil hak cipta dia orang tu ataupun hasil seni daripada dia orang tu, itu bermaksud kita dah melanggar dia punya etika copyright. So dekat situ dia nak dikatakan hasil tu kenalah asli daripada kita, barulah tidak dikenakan copyright tu. Okay, yang lagi kita tengok dalam dia punya web So dekat sini jenis karya yang menjadi hak cipta. Okay, kalau ikutkan di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia ada 6 hak cipta, jenis-jenis hak cipta. Okay, yang pertama iaitu dalam bahasa Melayu lah. Okay, aku beritahu karya audio visual. Okay, seperti mana karya audio visual ni? Okay, sebagai contoh yang aku boleh beritahu kepada korang iaitu sebagai contoh rancangan TV ataupun filem ataupun video di dalam talian. Sebagai contoh TikTok. Itu yang adalah famous sebenarnya. Okey, ini adalah hak cipta yang pertama, jenis karya audio visual. Okey, yang kedua iaitu rakaman suara dan komposisi muzik. Yang kedua ni kebiasaan juga kita akan dengar. Sebagai contoh, bila kita buat video editing tentang kita pergi buat travel, kita ada buat vlog, biasanya kita akan ambil lagu-lagu yang best-best lah, yang trend-trend sekarang ataupun yang famous lagu kan. So kita masukkan dalam video kita, tetapi kita tak sedar sebenarnya lagu-lagu tu tak boleh digunakan untuk di dalam YouTube, sebab kita akan terkena copyright. Okay, yang ketiga iaitu karya tulis. Okay, karya tulis ni macam mana? Sebagai contoh artikel, macam kuliah, buku, ataupun sebagai contoh logo-logo yang sudah orang punya, yang ada owner dia, tapi kita masukkan juga. Okey, tapi yang ketiga ni kebiasaan jarang sikit lah kalau nak terkena, sebab biasanya kita buat video pun live. So sebenarnya benda tu orang kata apa, kadang mungkin masa kita shoot tu dah tershoot mereka, tapi sebenarnya benda tu jarang kita kenalah. Okey, dan yang keempat iaitu permainan video dan perisian komputer. Okey, yang ni lebih kepada video game ataupun yang kita streamer apa semua tu. Kalau ikutkan kita boleh masuk, tak ada masalah. Setakat ni jaranglah rasanya dengar tentang hak cipta yang ni. Okey, yang keenam iaitu karya-karya dramatis. Okey,
karya-karya ni sebenarnya banyaklah yang sekarang ni kita tengok. Okey, selepas je cerita drama yang famous ni, dalam 1 jam terus upload. Entah daripada siapa pun yang upload, kita pun tak tahu. Padahal yang upload tu mungkin cerita Astro ke ataupun TV 123 ke. Tiba-tiba nama channel yang biasa kita nampak, tiba-tiba dia dah keluarkan. Sebab dia dah print screen, screen recording ke apakah, kita tak sure kan. So dekat situ dia dah upload, so ramai yang view kat situ. So dekat situ, kalau sebagai contoh Astro, dia boleh bagi copyright strike kepada owner yang ada upload video drama tu. So jangan buat main-main lah kalau tentang copyright strike ni. Okay, ramai yang bertanya, sebenarnya boleh ke kita nak gunakan video ataupun lagu ataupun senang cerita konten-konten yang ada copyright ataupun hak cipta ni? Okay, jawapannya boleh, dengan cara iaitu kita meminta izin ataupun membeli konten-konten tersebut. Okay, so bila kita dah ada sebagai contoh license, so kita boleh upload di dalam kita punya konten, konten dalam konten YouTube tu lah. So kalau korang rasa dah beli ataupun ada license, dah tak ada masalah. Itu tidak dinamakan telah melanggar. So korang telah meminta kebenaran. Okay, ada juga yang bertanya, dalam YouTube dia ada tanya, bolehkah YouTube menentukan hak milik hak cipta? Jawapannya tidak. YouTube tidak dapat memediasi pertikaian hak milik. Sebagai contoh, mungkin pada hari ini si A dia dah upload dan si B pun upload video yang sama. YouTube tak dapat membezakan yang mana satu adalah pemilik sah video tersebut. So bila macam ni, YouTube tak boleh buat apalah. Yang ni soalan yang bagi aku dalam YouTube, bagi aku agak menarik. Sebagai contoh, dia ada persoalan iaitu apakah perbezaan antara hak cipta dan privacy. So yang ni kita kena tahu juga ni. Iaitu dia kata hanya kerana anda muncul dalam video, gambar atau rakaman audio tak bererti anda memiliki hak cipta atasnya. Contohnya, jika rakan anda membuat perbualan antara anda berdua, dia akan memiliki hak cipta untuk rakaman video tersebut. Kata-kata yang anda ucapkan tidak tertakluk kepada hak cipta secara berasingan dari video itu sendiri, melainkan jika ia diperbaiki terlebih dahulu. So untuk yang ni, apakah perbezaan antara hak cipta dan privacy? Sebagai contoh, kalau kita kalau aku ada satu lagi partner untuk buat macam interview ke ataupun cakap secara direct. Kawan aku adalah, aku hanya mengajak, tetapi video yang sekarang tengah rekod adalah video hak milik aku punya, hak cipta aku. Tetapi sekiranya kawan aku ni tidak mengizinkan untuk dipaparkan di dalam video tersebut, itu dinamakan privacy. Bermaksud, korang pernah tengok tak video tu di-blurkan? So itu adalah bermaksud privacy. So itu adalah dia punya kebenaran lah sendiri. So kita kena tanyalah dia sama ada boleh tak kita upload dalam YouTube ke ataupun tidak. Korang boleh lagi tengok dekat dalam YouTube. So aku akan cerita kepada yang lain. So aku hanya nak share kepada korang tentang jenis copyright dan apa itu copyright sahaja, guys. Aku nak beritahu kepada korang, copyright ni juga sangat penting untuk korang menjaga di dalam YouTube korang punya video. Sebabnya yang aku tahu, copyright ni kalau korang dah terkena 3 kali, bermaksud YouTube channel korang kemungkinan akan terus bank, ataupun senang cerita kemungkinan korang tak akan tak dapat diselamatkan. So YouTube channel korang kata apa, say bye bye. So itu sajalah. Kalau copyright tu, mungkin kita guna lagu copyright, tetapi kita mungkin tak kena copyright strike. Tetapi kita punya video kemungkinan tidak boleh dimonetize. Macam mana pula tu kalau tak boleh monetize? Boleh ke orang view video kita kan? Sebenarnya jawapannya boleh. Kalau kena macam tu, sebenarnya video kita boleh dilihat, tetapi untuk dimonetize tu sebenarnya dimasukkan kepada owner copyright. So that's why sebenarnya copyright ni sangat penting, guys.
Kalau make sure korang buat video, pastikan tak ada copyright di dalam video korang. Bermaksud copyright daripada orang lain lah. Kalau dah ada maksudnya korang tu dah buat sendiri lagu, video korang buat sendiri, konten korang buat sendiri, sebenarnya aku rasa tak ada masalah pun kalau korang daripada korang nak kena copyright daripada orang lain, ataupun daripada YouTube sendiri. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang copyright. Mungkin aku akan share kepada korang lain hari tentang lagi detail dia punya pasal copyright ni. Sebab copyright kalau nak cerita memang takkan habis one day. Sekarang ni pun memang takkan habis, sebab kalau satu hari sebenarnya nak cerita copyright sangat panjang. Okay, so aku hanya ringkaskan saja tentang copyright. Dan kalau korang masih lagi nak tahu tentang copyright, jangan lupa tekan subscribe punya button kat bawah tu, dan tekan juga butang loceng untuk dapatkan new notification daripada aku. So dalam channel aku ni aku akan buat random content, so stay tune. Apa-apa pun kita jumpa next video. Bye.